wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, fasal yang ketiga menyatakan lidah. Okey, baik. Kita masuk muka surat 10, fasal yang ketiga pada menyatakan lidah. Lidah setelah lama tangguh. Hari ini masuk muka surat 10, fasal yang ketiga tentang lidah. Fasal yang ketiga, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin. Fasal yang ketiga pada menyatakan lidah. Lidah, lidah lembut, kata orang lidah tidak bertulang, kan? Lidah tidak bertulang. Ketahui olehmu bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan ia akan lidah bagi engkau supaya membaca engkau dengan dia akan Al-Quran dan hadis Nabi SAW dan segala zikir. Itulah tujuan Allah Ta'ala, maksud hikmah di sebalik Allah Ta'ala mencipta lidah ni untuk apa? Untuk kita baca Al-Quran, untuk kita baca hadis dan berzikir kepada Allah Ta'ala, kan? Dan juga berkata sesuatu yang haruslah, yang boleh menyampaikan kita kepada tujuan. Itu lidah. Bukan untuk bercakap yang dosa, yang lara, tidak menghasilkan apa-apa pahala. Betul? Kita bercakap ni, kan, apabila kita diam, kita selamat. Bila kita bercakap, dia dua ya. Sama ada bercakap tu menjadi manfaat bagi kita ataupun menjadi mudarat bagi kita, bagi diri kita yang bercakap. Tu lidah. Lidah tak bertulang, boleh cakap apa saja, kan? Dan menyuruh engkau supaya Allah Ta'ala jadikan lidah ni apa dia? Menyuruh engkau dengan kebajikan, kan? Dan melarang daripada kejahatan. Allah Ta'ala jadikan lidah ni supaya kita dapat menyuruh kepada kebajikan dan melarang daripada kejahatan. Lidah ni, guna lidah ni berzikir, baca Al-Quran, baca hadis, kan? Menyuruh berbuat baik, melarang berbuat jahat. Itu lidah, kan? Dan memberi nasihat engkau akan orang Islam, kan? Bagi nasihat, itu semua yang baik-baik lah, bermanfaat untuk kita semua, menggunakan lidah, kan? Bukan bercakap yang kosong, yang tak ada pahala, tak ada hasil. Itu tak banyak cakap. Ar-rijal, lelaki yang sebenar dia tak banyak cakap. Apa dia? Lelaki yang sebenar tak bercakap. Kata Imam Malik bin Anas, dia kata orang yang banyak bercakap ni dua je. Orang yang lemah akal dan orang perempuan. Dua je Imam Malik kata. Yang banyak bercakap ni, yang banyak mulut, dua je. Orang yang lemah dan orang perempuan. Kan? Orang lelaki yang sebenar dia diam, kan? Orang perempuan kalau macam tu sikap dia rijal. Pangkat dia lelaki walaupun dia perempuan lah, tapi itu apa? Itu lidah, kan? Tak bercakap. Innama khuliqal lil insan uzunan wa ainan, kan? Innama khuliqal lil insan lisanu wahid. Hanya saja dijadikan kepada manusia lidah satu sahaja. Wa udhunan, dan dua telinga, wa ainan, dan dua mata. Kenapa? Satu lidah saja. Kata hukama, hanya saja manusia ni dijadikan, manusia dicipta bagi dia lidah satu, tapi dua pandangan, dua mata dan dua telinga. Untuk apa? Liyasma'a wa yubsira aktsara mimma yaqul. Supaya apa? Antara hikmah dia supaya manusia faham bahawa
mendengar dan melihat itu sepatutnya lebih banyak daripada berkata. Tu kata hukama. Innama khuliqal lil insan lisanu wahid, kan, wa udhunan wa ainan, kan, liyasma' wa yubsir aktsara mimma yaqul, kan. Hanya saja manusia ini dicipta bagi dia lidah satu, dua mata dan dua telinga, supaya apa? Dia mendengar dan melihat lebih banyak daripada bercakap. Kata hukama. Lidah, dia tak banyak cakap, dia cakap yang perlu je. Kan, dia bercakap hanya yang perlu, yang memberi manfaat. Imam Syafi'i kalau orang tanya dia satu soalan, muskil, dia diam dulu, dia tunduk, dia diam. Kan, kemudian baru dia cakap. Orang tanya dia kenapa dia macam tu kelakuannya. Imam Syafi'i kata, sebelum bercakap, dia fikir dulu, adakah ada manfaat dia bercakap ni. Manfaat, kalau tak ada manfaat, dia diam, dia tak jawab. Kalau tidak, dia bercakap, dia baru dia jawab. Kalau dia fikir ada manfaat, baru dia jawab. Itu Imam Syafi'i. Kan, tu lidah. Lidah. Jadi lidah ni supaya kita dapat guna dia ke arah tujuan apa lidah tu dicipta. Kalau kita guna lidah kita ni ke arah tujuan lidah ini dicipta, itu nama dia kita bersyukur. Apa pun macam itulah. Kita gunakan tangan ke arah tujuan apa tangan ni dicipta, itu nama dia bersyukur nikmat tangan. Itu kita dah ceritakan. Kita menggunakan mata ke arah tujuan apa mata dicipta, itu syukur nikmat mata. Kita guna lidah ke arah tujuan apa nikmat lidah ini dicipta, itu nama dia syukur nikmat lidah. Macam itulah. Kalau kita guna sebaliknya, itu nama dia kufur. Kan, kita menggunakan tangan sebalik daripada apa tujuan tangan itu dicipta, itu nama dia kufur nikmat tangan. Kita menggunakan lidah di sebalik tujuan apa lidah itu dicipta. Lidah dicipta untuk baca Al-Quran, kita guna untuk mengumpat, itu nama dia kufur nikmat lidah. Macam tu. Kalau kita guna lidah ke arah tujuan apa ia dicipta, itu syukur nikmat lidah. Kan, macam tu. Syukur nikmat lidah. Guna lidah yang baik-baik. Macam tu. Kata hukama, laisa min syai'in atyaba bilal lisan wal qalbi idza taba wa laisa min syai'in akhbatha minhuma idza khabatha. Kan, tak ada sesuatu yang lebih baik daripada lidah dan hati. Tak ada yang lebih baik daripada lidah dan hati apabila lidah dan hati itu baik. Kan, itu. Dan tidak ada yang lebih buruk daripada lidah dan hati apabila lidah dan hati itu buruk, jahat. Kan, lidah dan hati. Macam tu. Jadi lidah ni dicipta untuk bercakap apa-apa yang baik, tidak bercakap bohong, tak mengumpat, tidak mengadu domba, kan. Dan menunaikan tujuan untuk menyuruh kebaikan dan melarang daripada kejahatan. Dan memberi nasihat yang baik-baik, kan. Memberi nasihat engkau akan orang Islam, memberi nasihat yang baik-baik. Nasihat ni, kalau betul nasihat, bukan di hadapan, di khalayak orang, bukan di khalayak ramai, panggil seorang-seorang je, empat mata. Jangan tegur di depan orang, itu tak nasihat. Dia nasihat ni, dia berkehendak kebaikan pada saudara dia. Itu nasihat. Dia nakkan kebaikan pada saudara dia. Jadi kalau dia tegur, konon-konon yang nasihat, tapi di khalayak ramai, yang tu bukan dia lah. Itu bukan. Kan, di sembunyi-sembunyi. Kan, itu nasihat. Kita nakkan baik pada orang yang kita tegur tu, yang kita nasihatkan tu. Itu islah, kan, bagi nasihat. Memberi nasihat akan orang Islam dan menunaikan engkau akan hajat mereka itu. Kan, menunaikan hajat, kan, suruh tolong cakap ke, tolong sampaikan ke, kan, nak minang ni nak sunting anak orang, tolong cakap ke, lidah menunaikan hajat seseorang. Kan, menggunakan lidah untuk menunaikan hajat seseorang. Tolong kawan, kan. Allah Ta'ala tu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah Ta'ala tu tolong hamba dia selama mana hamba itu tolong saudara dia. Kan, Allah Ta'ala tolong seorang hamba selama mana hamba itu tolong saudara dia. Kan, tunaikan hajat. Dan mendamaikan engkau akan mereka itu, mendamaikan di antara dua manusia yang bermusuh.
Mendamaikan di antara dua yang bermusuh. Mendamaikan di antara dua yang bermusuh. Nak damai. Yang ni boleh bohong ni. Nak damai dua yang bergaduh, boleh bohong. Nak damai. Kan, nak damaikan dua yang bergaduh. Dia kena salam ke hang? Padahal tak kena salam pun. Dia kata dia menyesal. Kan, dia buat lebih kurang dengan itu. Dia kata dia menyesal. Dia kena salam lah tadi. Padahal tak pun. Kan, sekali jumpa kat kawan tu pula, dia kena salam. Dia kata dia menyesal juga, tapi segan nak minta maaf. Boleh tak bohong? Boleh. Kan, nak mendamaikan di antara dua yang berbalah. Kan, macam tu lah. Dan apa-apa sekiranya ada kebaikan, kan, untuk kalau cakap betul, sekali lagi teruk. Kan, bohong isteri boleh tak? Boleh tak ni bohong isteri? Boleh. Tapi jangan sampai menafikan hak isteri lah. Kan, bohong boleh untuk damai, untuk perdamaian. Sedap tak? Sedap rasa. Cukup rasa, elok rasa. Cuba cakap tak sedap tengok, marah kawan tu. Kan, cakap pergi sedap, padahal tak sedap pun. Boleh tak tipu yang tu? Boleh. Kan, boleh. Isi dengar lega hati kan. Macam tu lah. Boleh bohong. Tapi bohong yang tak menafikan hak dia. Jangan sampai ngambil hak. Tak? Jangan sampai ambil hak dia. Macam tu lah, bohong. Ada tempat-tempat yang dibolehkan berbohong. Macam tu lah. Bohong ni kalau tak kena raya, dia ada dua, sama ada dosa besar ataupun dosa kecil. Kalau tak kena raya lah, kalau bukan tempat dia. Kan, kalau dosa besar ni, bohong yang menyakiti hati orang ataupun menafikan untuk mengambil hak orang, itu bohong tu tak boleh tu. Bohong tu dosa besar. Bohong dosa kecil ni, bohong saja-saja, tak ada apa. Aku dulu mak motor, padahal bukan mak motor pun. Kan, dia bohong macam tu ya. Yang tu tak dosa lah, tapi bukan dosa besar. Dosa besar ni hak menyakiti hati orang lain. Tu dosa besar. Bohong. Kan, saja cerita. Kan, dulu pernah lah duduk hotel 5 bintang dulu. Aku kerja, dia saja-saja cerita yang tu kan, bukannya menyakiti hati orang pun, orang dengar suka. Yang tu bohong dosa, tapi bukan dosa besar lah. Kan, yang tu lah. Kaki sembang, orang kata kaki sembang. Ada orang jenis tu. Itu lah. Yang cakap bohong. Ya. Ni. Itu lah. Dengar tak? Dengar. Itu bohong lah. Menyampaikan sesuatu tidak tepat, secara tidak tepat. Kan? Bohong. Dan mendamaikan engkau akan mereka itu. Yang tu boleh. Itu boleh. Bahkan kadang-kadang wajib bohong. Apa dah? Wajib bohong. Kan? Satu orang nak selamatkan diri dia. Kan? Nak selamatkan diri dia. Dia menyorok di belakang rumah kita. Kan? Sekali datang sekumpulan samsing bawa parang. Ada nampak orang tak lalu kat sini tengah lari tadi pakai seluar pendek. Wajib bohong. Wajib untuk selamatkan nyawa. Itu lah. Dan mendamaikan engkau akan mereka itu, mendamaikan dua yang bermusuh, tu boleh bohong. Dan barang sebagainya. Yang ni mendamaikan ni tak bersabit pun. Bohong boleh jadi kena cakap bohong, boleh jadi tak payah cakap bohong. Kan, asalkan bercakap tu perkataan yang mendamaikan. Kan, cakap yang lembut-lembut, yang elok-elok, kan, boleh mendamaikan hati dua orang yang berbalah. Kan, jangan main tu, lidah cakap manis, mulut manis. Kan, kata hukama, lisanul layyin, lidah yang lembut tu yaghlibu, boleh mengalahkan al-haqqul bayyin. Kan, yaghlibul haqqul bayyin, boleh mengalahkan kebenaran yang nyata. Lidah yang lembut boleh mengalahkan kebenaran yang jelas, yang nyata. Lidah lembut ni, lidah yang manis, kan, mulut manis ni, kebenaran pun orang nampak batil, orang nampak salah. Kan, mulut manis. Kan, apalagi kalau kita bawakan kebenaran ni dengan mulut lidah yang manis kan. Lidah yang mulut manis ni, dia boleh mengalahkan kebenaran yang jelas, nyata.
Itu nak cerita kata kuasa lidah, kan, mulut manis tu, kuasa mulut manis. Itu dan barang sebagainya, apa-apa yang baiklah menggunakan lidah daripada segala faedah akhirat, kan. Lidah yang boleh digunakan untuk faedah akhirat, baca Al-Quran, zikir, baca hadis, menyuruhkan kepada kebaikan, melarang keburukan, kejahatan, memberi nasihat, kan, menyampaikan hajat, mendamaikan dua yang bermusuh. Itu lidah, kegunaan lidah untuk akhirat, kegunaan lidah untuk akhirat. Seperti menjadikan Allah Ta'ala akan lidah engkau itu kerana masalah dunia, kan. Seperti mencari harta dengan segala akad, dengan segala ukut, duit, kan, dengan segala akad, kan. Begitu juga Allah Ta'ala jadikan lidah ni untuk kita guna untuk dunia, tujuan dunia boleh juga, kan. Yang tadi tujuan akhirat, tujuan dunia pun ada juga yang harus, kan. Seperti lidah ni kita guna untuk akad jual beli, kan. Seperti akad jual beli, kata dia, beli, saya jual. Itu gunakan lidah untuk tujuan dunia yang tidak melawakan, kan. Saya beli, saya jual, kan. Lidah. Akad sewa ni, saya sewalah, saya sewakan kepada kamu selama sebulan dengan harga sekian. Itu guna lidah untuk akad, kan, untuk akad. Akad jual beli, kita mazhab Syafi'i kena akad jual beli, kan, kena akad jual beli. Masa saya belajar dulu, bawa tok guru tu, ibu isi minyak, kan, isi minyak, dah isi dah jalan dia tanya akad tak tadi, tak akad, pergi turun cakap saya beli, turun kereta berlari pergi, saya beli dia minyak tu pun tengok, apa kawan ni kan. Dia tekan kat situ, kan, berhenti kereta, berlari pergi, saya beli, saya beli pergi. Tu kena akad, dia pegang tunggu Syafi'i, kan, panjang Izzuddin. Macam dia cakap dia tak kata saya jual. Dia kena cakap saya jual. Dia kena cakap juga kan. Cakap jual. Saya jual. Dia kan kita pun. Tak boleh, kena saya jual. Tak boleh, saya jual. Kena cakap saya jual. Kalau yang sikit-sikit, barang yang sikit-sikit tak berharga tu adalah khilaf. Tapi yang barang berharga, yang tu kena akad jual beli, saya jual, saya beli, kan. Kalau sekarang ni lebih kuat lagi daripada cakap saya jual beli tu, iaitu dokumen, kan, dokumen baca setuju, okey, lepas tu tambah pula dengan lidah, saya jual, saya beli, kan, tanda tangan lagi, tu kuat sungguh, kan. Tu akad sewa menyewa, tu menggunakan lidah ke arah tujuan dunia, kan. Dan adalah syukur engkau atas nikmat lidah ini dengan meliharanya daripada barang yang tiada dijadikan kerana dia, kan. Hendaklah bersyukur nikmat lidah dengan cara macam mana dia kata kat sini, bersyukur nikmat lidah dengan cara tidak menggunakan lidah ini ke arah sebalik lidah ini dicipta, tujuan lidah ini dicipta. Nampak tak? Lidah dicipta untuk mengumpat tak? Jangan guna untuk mengumpat. Lidah dicipta untuk apa? Untuk mengadu domba? Bukan. Jadi tak mengadu domba. Tak mengadu domba, bersyukur nikmat lidah. Tidak mengumpat, bersyukur nikmat lidah. Macam tu Kita bersyukur nikmat lidah ini dengan memelihara lidah ini daripada melakukan perkara yang mana bukan tujuan lidah ini dicipta. Itu nama dia syukur nikmat lidah, kan, syukur nikmat lidah. Semua macam itulah. Sarful abdi jami'a ma an'amallahu bihi ila ma khuliqa li ajlih. Hamba menggunakan apa-apa nikmat pun ke arah tujuan nikmat tu dicipta, itu nama dia syukur. Syukur. Tujuan apa nikmat tu dicipta, kita guna ke arah tujuan nikmat tu dicipta, itu nama dia syukur. Di samping kita membesarkan Tuhan yang memberi nikmat, syukur. Betul? Mengumpat. Tak ni mengumpat.
wailul likulli humazatil lumazah, celaka ataupun neraka wil bagi setiap yang mengumpat dan yang mencela. Mengumpat dan mencela tu kita dah baca tu makna dia. Kan, pengumpat dan pencela. Kan, mengumpat, kita mengumpat orang, kan, orang tu tak tahu, dia tak boleh nak bela diri dia. Bayangkan kita duduk tempat dia, orang duk kata buruk pasal kita, kan, duk kata buruk pasal kita, kita tak tahu pun orang tu duk cakap macam-macam kat kita ni, kita tak boleh nak bela diri kita. Kan, tak boleh nak bela, tak boleh, kita tak tahu, kan. Rupanya orang pandang serong kat kita. Sebab apa? Sebab mengumpat. Kan, zalim, orang mengumpat ni zalim. Zalim, bayangkan, kan, rupanya orang pandang serong kat kita, macam-macam dia pandang kat kita, kan. Sebab mengumpat, kita nak bela diri kita, kita tak tahu, orang duk anggap, orang duk kata kita macam-macam, kita tak tahu, jadi tak boleh nak bela diri sendiri. Itu mengumpat. Dahsyat. Jadi kalau kita ni, kalau ada kawan, kalau ada orang ni, dia mengumpat saudara yang lain depan kita, kita dengar orang ni mengumpat kawan tu, duduk kawan dengan kita ni, dia ni duduk kawan dengan kita, duduk mengumpat kawan tu, kan, kita ni jangan rasa selamat. Jangan rasa selamat daripada lidah kawan ni. Besok-besok belakang-belakang kita dia ngumpat kita, dia ngumpat kita. Gitu lah. Jaga, kan, bukan boleh harap. Jadi jangan ada sikap tu lah. Mengumpat tu apa? Mengumpat, menyebut sesuatu tentang saudara yang lain di belakang dia. Kalau dia dengar, dia tak suka. Itu mengumpat. Kita bercakap sesuatu tentang sesuatu perkara tentang saudara kita ni di belakang dia, dia tak dengar kita cakap kat dia tu tentang dia, dia tak dengar kita cakap tentang dia. Kalau dia dengar, dia tak suka. Tu mengumpat. Kan, kalau dia dengar, dia tahu, tak kira lah benda tu sebenar ke tak sebenar ke, mengumpat. Kalau sebenar, mengumpat. Kalau tak sebenar, mengumpat lagi, berdusta lagi. Kan, macam tu lah. Itu mengumpat. Dan bukan saja dengan lidah, dengan isyarat mata, isyarat tangan, mengumpat. Kan, duduk sembang, kawan tu lalu, mengumpat. Kan, dia buat macam tu, kawan tu faham lah apa maksud dia. Kan, maksud dia apa? Tu apa ni, bekas banduan lalu. Tu maksud dia. Kalau nak disuarakan, kalau nak bercakap, macam itulah bercakap dia. Kan, tapi dia isyarat mata. Kawan tu pun kan, maksud dia apa? Tu bekas banduan lalu. Contohlah, mengumpat. Kan, tak salah mengumpat. Dosa besar, bukan dosa kecil lah. Dosa besar. Mengumpat ni dalam kitab dah sebut lah mengumpat. Macam mana? Lupa dah. Kan, mengumpat janganlah. Baru-baru ni raya kan, kalau ada mengumpat kawan, dah minta maaf lah, minta maaf banyak-banyak. Zahir dan batin, depan belakang, ujung rambut sampai ujung kaki, minta maaf lah tu. Kan, kalau ada buat salah, minta maaf. Kalau tidak, dia melibatkan hak orang lain, kan. Kalau orang tu tak maaf, sangkutlah kita. Tu dosa bahaya tu, dosa mengumpat. Jadi bersyukur dengan nikmat lidah dengan cara apa? Dengan cara pelihara lidah ni daripada dosa. Itu nama dia syukur nikmat lidah, kan. Daripada berkata-kata yang dilarang seperti berdusta, dustalah bohong, berdusta yang menyakiti akan orang yang lain, kan, maka itu dosa besar. Dia cerita bersalahan berdusta dengan tiada menyakiti, maka iaitu dosa kecil. Dia cerita, kan, berdusta yang menyakiti hati orang lain dosa besar, berdusta yang tidak menyakiti hati orang lain, yang tu dosa juga, dosa kecil. Kan, jangan bohong lah, jangan bohong. Dia ada satu lagi disebut tauriah. Pernah dengar tauriah? Tauriah ni macam ni. Kalau kita dalam kedudukan dibenarkan berbohong, kan, dibenarkan berbohong ni, kan, maka sunat kita tauriah. Kan, sunat kita tauriah. Macam mana tauriah? Macam ni, contoh, kita dah singgah rumah orang ni, singgah rumah kawan kita daripada jauh ni, daripada Perak pergi sampai Kuala Lumpur, singgah rumah kawan. Kita nak cepat ni, nak turun ke Johor, tak ada hal penting, kan, singgah rumah kawan jap. Kalau tak singgah lagi, dia terasa, dia tahu lah kita lalu kat situ, singgah.
Singgah kawan tu ajak makan nasi di rumah. Kan dia tanya makan ni, kita tahu dah dia tujuan dia tanya makan tu dia nak ajak makan nasi di rumah. Kita kata makan lah. Kan. Kalau kita kata tak makan lagi, sekali dia ajak makan nasi di rumah, dia ajak sungguh ni. Kita pula nak cepat. Kan. Jadi nak tolak dia tu, kita kata dah makan lah. Padahal tak makan lagi. Kan bohong tak? Bohong. Okey. Jadi tauriah kat situ. Apa dia? Kita cakap dah makan dah. Maksud dalam hati kita hak semalam. Maksud dalam hati kita hak yang semalam punya makan. Dah makan dah. Dalam hati maksud dia yang semalam. Qasad dengan maksud yang jauh. Maksud yang dekat dah makan dah, artinya baru lepas makan. Maksud yang jauh apa? Semalam punya makan. Kan? Sunat kita tauriah apabila kita dibolehkan berbohong. Faham tak? Tauriah. Apa dia panggil? Tauriah. Kan? Tauriah. Nama dia tauriah. Itu macam ada satu kisah, saya terlupa siapa, kan Rasulullah sendiri atau macam mana saya lupa, tak pasti. Kan satu orang datang lari daripada hutang, hutang. Kan lari berlari ya. Jadi orang ni nampak, saya tak silap, kalau saya tak salah Rasulullah sendiri tak salah kisah ni. Kan tengok kawan tu lari berhutang, nampak gaya memang tahu lah lari berhutang kan. Kemudian satu sekumpulan datang nampak tak orang lalu kat sini. Jadi dia alih langkah, lepas tu jawab tak nampak. Maksud dia apa? Maksud dia semasa saya berdiri di sini saya tak nampak. Nampak masa berdiri kat depan sikit tadi. Itu contoh tauriah. Keadaan memang dah membolehkan lah untuk berbohong, menyelamatkan orang daripada dizalimi oleh pengutip hutang kan. Tujuan bohong memang dah boleh dah waktu tu. Cuma sunat tauriah. Alih tempat duduk cakap tak nampak. Maksud dia apa? Maksud dia tak nampak ketika saya berdiri di sini. Masa nampak tadi berdiri kat sini. Kan? Itu dia panggil apa? Tauriah. Tauriah. Boleh tauriah. Kan? Macam tu lah. Keadaan membolehkan kita berbohong, sunat kita tauriah. Kan? Kalau keadaan tak membolehkan kita berbohong, kita pergi tauriah juga tak boleh lah, tak jadi lah. Kan? Tak jadi. Saya saja tak boleh lah. Kan? Saya saja kan. Lawyer buruk. Kan? Lawyer buruk. Saya saja tak boleh lah. Dia sebut Imam Ghazali sebut tauriah ni, hukum tauriah. Kan at-tauriah dalam azkar pun Imam Nawawi dah sebut at-tauriah. Tauriah. Dia bercakap sesuatu tapi qasad dia dengan makna yang jauh. Makna yang dekat yang orang tu faham tu, makna yang jauh yang dia seorang faham. Kan? Makna yang jauh yang dia seorang faham, makna yang dekat yang orang dengar tu faham. Kan? Entah tauriah. Apa dia yang dilarang? Seperti berkata-kata yang dilarang, seperti berdusta yang menyakiti akan orang yang lain, maka itu dosa besar. Dosa besar apa beza dosa besar dosa kecil? Apa maksud dia? Dosa besar ni kita kena taubat khusus dosa tu. Tu dosa besar. Taubat, ya Allah ya Tuhanku, aku bertaubat daripada dosa aku, berbohong, apa dia? Berbohong yang sehingga aku mengambil hak orang tu. Kan RM500. Taubat sungguh-sungguh ni. Setelah bayar balik tak? Kan? Bayar balik hak orang tu, minta ampun, taubat secara khusus. Itu dosa besar. Itu dosa besar. Dosa besar kena buat macam tu. Dosa kecil tak perlu. Dosa kecil dia terhapus dengan melangkah ke masjid, dia terhapus dengan ikut majlis-majlis ilmu, dia terhapus dengan solat-solat sunat. Itu dosa kecil. Dengan istighfar, itu dosa kecil. Dosa besar kena khususkan dekat dosa tu minta ampun. Itu dosa besar. Itu beza dia kat situ. Dosa kecil boleh terhapus dengan amalan-amalan, dosa besar dia tak terhapus dengan amalan, dia kena taubat nasuha. Betul? Solat taubat sunat. Solat taubat sunat. Kalau kita nak bertaubat daripada sekian-sekian dosa, sunat lah solat sunat taubat. Kan tak kira dosa kecil ke dosa besar ke, solat sunat taubat. Itu sunat tak wajib. Dia yang wajib taubat tu. Yang wajib taubat tu wajib. Kan?
Taubat ni dah terdetik dalam hati menyesal sungguh-sungguh, tak mau buat dah kerana Allah, kan, fikir balasan-balasan akhirat, risau, takut, kan, dengan amaran-amaran Allah, amaran-amaran Rasulullah, terdetik dalam hati menyesal dan tekad tak mau buat dah. Tak kira lah ketika terdetik dalam hati tu, di tengah bawa kereta ke, tengah masak ke, tengah mandi ke, tak kira. Okey, waktu tu dia dah bertaubat. Nampak tak? Adapun bentang sejadah, ambil wuduk, mandi, solat sunat taubat, angkat tangan pula, yang tu yang sunat. Faham tak? Taubat yang terdetik dalam hati tu, terdetik dalam hati. Tak kira dia tengah buat apa, tengah masak ke, tak kira. Kan masa saya belajar dulu, Tok Guru kata walaupun dalam tandas, dalam tandas pun jadi dalam tandas tu terdetik dalam hati, menyesal, tak mau buat dah, kan, menyesal sungguh-sungguh ni, fikir azab Allah Ta'ala, menyesal sungguh, tak mau buat dah, tekad ulang, tak mau buat dah, kan, dalam tandas. Okey, dia bertaubat waktu tu. Waktu tu dia kira orang yang bertaubat waktu tu. Tu taubat. Lepas tu dia pun ambil wudu, bangun malam, solat bentang sejadah. Yang tu sunat. Sunat. Yang wajib tadi tu hak dalam tandas tu. Yang tu yang wajib. Tu taubat. Kalau dibuat balik Ustaz, dia membatalkan taubat dia yang tu ke tak? Dia buat balik, taubat lagi. Dia tak batal ni maksudnya tetap berpahala taubat dia yang sebelum tu. Nampak tak? Dia buat balik, dia taubat lagi. Dia buat lagi dosa, taubat lagi. Tapi taubat sungguh-sungguh lah. Bukannya taubat nanti buat lain, nanti buat lain. Bukannya tu, taubat sungguh-sungguh, tak mau buat ni. Tiba-tiba tergelincir lagi, taubat lagi. Buat lagi, taubat lagi. Lepas tu buat lagi, tak mampu dia, taubat lagi. Macam tu cara dia. Kan, macam tu cara dia. Dosa tak terkumpul. Kalau dia tak taubat, kan, terus buat dosa, itu dipanggil dosa terkumpul. Kan, dosa terkumpul. Apa beza orang yang buat dosa banyak-banyak tanpa bertaubat dengan orang yang buat dosa taubat? Dosa taubat. Apa beza dia? Orang yang berdosa kemudian dia bertaubat, dia tak ada dosa terkumpul. Kan, kalau semak tu tak ada lah semak sangat. Semak tebal. Macam tu. Tapi kalau orang yang buat dosa tak bertaubat, nanti dosa lagi, dia pun tak bertaubat, buat elah. Yang tu semak tu belukar, memang payah dah lepas tu. Kan, kalau semak tu dah jadi belukar, kan, belukar sungguh-sungguh, payah dah nak buat. Kan, itu dipanggil dosa terkumpul. Tu Imam Ghazali kata ada faedah kita berdosa kemudian bertaubat, dosa taubat ada faedah berbanding kita menghimpunkan dosa. Titik hitam ni dah habis lah. Titik hitam banyak kan. Dia sepatutnya lepas dosa taubat, lepas tu dosa lagi, taubat lagi, padam lagi, dosa lagi, tumbuh lagi titik hitam, taubat lagi, terpadam pula. Jadi tak ada terkumpul. Kan? Itu taubat. Walaupun lepas tu dia buat lagi, kan, yang penting dia bertaubat. Kan, an-nadmu taubah, kan, kata Rasulullah, menyesal itu taubat. Kan, menyesal tu taubat. Menyesal tak mau buat dah. Kalau kita cerita perbuatan orang dengan niat apa yang kita boleh buat untuk menyelesaikan masalah tu, atau nasihat tu, ataupun ambil langkah berjaga-jaga tu. Mengumpat lah. Okey, mengumpat ni ada beberapa tempat yang dibolehkan. Sekiranya kita fikir ada masalah, ada kebaikan dia, boleh. Kan, boleh untuk mengumpat. Bukan semua keadaan mengumpat tak boleh. Kan, ada keadaan tertentu boleh mengumpat. Mengumpat ni apa? Dalam takrif apa? Dalam takrif tadilah menyebut sesuatu tentang orang lain. Kalau orang tu dengar, dia tak suka. Kan? Kita fikir apa masalah dia. Kan, apa masalah kalau kita bercerita tentang orang, menyebut nama dia. Yang tu pun jahil juga. Kan? Sepatutnya kena cerita dia ni macam ni, latar belakang dia macam ni lah, hak dah jadi macam ni lah. Tapi sekarang tak tahulah, kok dah elok, tapi hak sejarah dia macam ni lah. Kena cerita sungguh. Kan, kesian kawan tu dah terkenal. Kan, yang tak syoknya dia datang tu dah benda dah siap dah. Aku dah tahu dah dulu mana Allah. Itu yang tak boleh. Sepatutnya kena cerita. Cerita pada awal. Tak boleh lah. Kan, kena cerita pada awal. Kalau cerita pula rosak lah nama baik dia. Cerita dekat, bukannya macam ayam telur tu, cerita dekat orang yang berurusan dengan dia. Cerita jangan tambah. Tengok macam ni lah hak dulu, sekarang tak tahulah. Rosak nama baik dia. Kalau macam tu rosak nama baik dia, nasib lah dia diam macam tu.
Kan, cerita hak betul, cerita yang betul, jangan tambah apa-apa, cerita yang betul. Dia ni macam ni, hari tu macam ni, hari tu macam ni, memang macam itulah sejarah dia. Sekarang tak tahulah macam mana, kod dia macam mana tak tahulah, kan, tapi inilah sejarah dia. Cerita sungguh-sungguh, kan, cerita sungguh-sungguh. Tak apa kalau itu dia fikir rosak nama baik dia, nasib lah. Macam tu lah, memang macam tu hukum dia, nak berlaku dia, kan. Memang macam tu cara dia kena beritahu, kan. Kesian kawan tu terkena, banyak orang kena, kan. Bila dah terkena baru cakap kami dah tahu, malas cerita apalah, kan. Nanya adik surau pun terkena. Kan, kena beritahu, kan. InsyaAllah pelihara, jaga lidah, kan. Jadi yang tadi pun bagus juga tu, kita gunakan lidah tu untuk menyatakan tentang seseorang, kan, sampai ke kebenaran, dengan maksud membantu orang tu lah, biar orang tu dapat nilai, kan. Dengan meliharanya daripada yang tadi. Okey, sekejap. Kecuali kerana hajat, kerana hajat untuk berbohong, ada hajat, kan, berbohong tu hajat yang maslahah, yang ada kebaikan, untuk berbohong, berdusta ni berhajat, ada hajat yang diiktibar oleh syarak, boleh berdusta. Macam tadilah kita cerita, kan, boleh berbohong. Maka tiada ada ia dosa, tak dosa pun kalau bohong. Kalau bohong memang berhajat, ada hajat untuk berbohong tu yang diiktibar oleh syarak, yang tu tak dosa, kan, ada masalah, ada kebaikan dia untuk berbohong tu, kan. Maka waktu tu kalau berbohong tak dosa. Kalau orang tu ajak datang melalui kahwin, dia Kenapa? dia datang, tapi dia cakap macam nak datang. Dia tak boleh datang tapi cakap macam nak datang. Lalu orang Melayu pakai insyaAllah insyaAllah tu dia insyaAllah ni dah satu nekat dah tau, dah satu janji nak pergi dah tu sebenarnya. Tapi tak muncul-muncul. Yang tu tak kena lah, tak kena. Dia kita mana tahu kalau orang tu memang nak kita datang, ada maksud dia, ada hajat dia, kan, memang berharap sungguh kita nak datang, kita pula cakap bagi harapan palsu, tak boleh lah yang tu. Yang tu idza wa'ada akhlafa, bila dia berjanji dia bohong, dia menyalahi janji, tu tanda munafik ada lah tu. Tanda munafik, bukan munafik lagi, tanda dia ada hal lain, tak dia datang. Macam kita jemput, bunyi insyaAllah tu keyakinan kita. Kita makan, sediakan kenduri mustahil dengan makanan yang kita anggap kebutuhan, kan. Dia bila kita cakap insyaAllah, sebenarnya dalam budaya kita ni itu dah macam satu janji nak pergi, kan, dah satu komit nak pergi insyaAllah, kan, insyaAllah. Orang yang betul-betul nekat nak pergi dia sebut insyaAllah, orang yang lebih kurang nak pergi pun sebut insyaAllah. Tu masalah tu. Kan. Jadi kalau dia tak pasti nak pergi, dia kena pastikan jelas kat kawan tu, saya ni tak pasti boleh pergi, kalau tak ada halangan insyaAllah lah saya pergi. Cakap yang tu biar jelas, kan. Melapik, kan, insyaAllah, janji macam tu lah. Dia boleh dah insyaAllah tu jika Allah Ta'ala kehendaki, tapi dalam budaya kita ni faham bila sebut insyaAllah tu dah satu komit nak pergi, kan. Masalah dia yang faham insyaAllah ni sebagai satu komit, orang yang mengajak tu. Yang faham insyaAllah ni lebih kurang komit tak komit, orang yang bercakap tu. Kan. Memang kita kena ada cakap insyaAllah, itu adab bercakap tentang sesuatu yang di hadapan ni, kehadapan kena sebut insyaAllah, kan. Kalau tak ada insyaAllah, itu panjang angan-angan. Imam Ghazali sebut panjang angan kalau tak ada insyaAllah. Bukan mesti sebut lah, dalam hati tu pun songkongannya, kalau tak sebut kat lidah pun dalam hati dah. Besok nak pergi, nak keluar pergi pekan je, kalau dia tak sebut insyaAllah pun songkongannya dalam hati, kalau tidak dia dikira panjang angan-angan.
Dia termasuk dalam tulul amal, panjang angan-angan. Kan? Besok nak pergi market beli ikan. Kalau tak sebut insya-Allah pun dalam hati dia kena ada insya-Allah. Kalau tidak, dia termasuk dalam kalangan tulul amal, orang yang panjang angan-angan. Kan? Panjang angan-angan. Tapi sunat dia sebutlah insya-Allah, sunat dia sebut. Kalau tak sebut, dalam hati dia kena ada yang tu. Kalau tidak, panjang angan-angan. Imam Ghazali kata. Maka tiada ada ia dosa kalau memang ada hajat lah untuk bercakap dusta, seperti berdusta kerana mendamaikan antara manusia, kan? Itu tak ada dosa, kan? Seperti kita baca hadis last, kerana sabda Nabi SAW, laisa bil kadzabi man yuslihu bainan nasi, artinya tiada mereka yang mendamaikan antara manusia itu berdusta. Orang yang mendamaikan di antara dua manusia yang berbalah, bila dia bercakap tidak betul, dia tak termasuk dalam kadzab, tak termasuk dalam kalangan orang yang berdusta. Kan? Dia tak iktibar sebagai berdosa lah, berdosa dalam dusta ni. Kalau bercakap tu walaupun tak betul, tapi tujuan dia nak mendamaikan. Macam tu lah. Yang ni lah yang kena buat, bukannya tambah garam. Kan? Bukan tambah ngadu domba. Kan? Banyaknya tambah garam. Kan? Tambah lagi. Kan? Sepatutnya biar berdamai, biar mendamaikan. Itu kita berhenti sini dulu. Summa qala musannif, bahkan terkadang wajib berdusta. Allah Subhanahu wa taala alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzubika min syarri ma ista'adha minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa antal musta'an wa alaikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tak lagi makan tu dah. Lapar. Nasi ke?